Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat. Okey. Lebih dahulu cikgu ucap terima kasih kepada semua yang masuk dalam grup kriket Adiwira Sekolah. Sebab kita ada satu pertandingan, walaupun dia macam online, tapi dia melibatkan pelibatan semualah. Semua murid akan terlibat. Okey, hari ini cikgu akan mula dengan sesi pengenalan apa itu kriket Adiwira. Untuk awak, untuk batch yang pertama. Okey. Yang ni kita sembang pengenalan dululah, bagi semua tahu apa itu kriket Adiwira, walaupun ada yang dah pernah main, Syahmi dengan kawan-kawan dia dah biasa main. Jadi yang ni pengenalan bagi yang lain lah. Pasal kriket Adiwira ni dia setiap tahun akan ada. InsyaAllah kalau tak ada COVID nanti kita mungkin ada pertandingan lah. Harap-harap macam tu lah. Okey. Hari ni cikgu nak buat pengenalan berkenaan dengan kriket Adiwira. Tengok cikgu pakai ni. Nampak ni, Adiwira punya cap ni. Ni Syahmi dengan kawan-kawan dah dapat dah ni. Okey. Nampak, kita nak mula dengan pengenalan. Sebab habis video ni pengenalan, awak kena jawab soalan Google Form. Google Form ni bukan cikgu buat. Google Form ni pihak MCA lah, Malaysian Cricket Association, Persatuan Kriket Malaysia. Mereka buat soalan tu, nak tengok kita ambil bahagian, kita cemerlang ke tak cemerlang, faham tak faham berkaitan dengan kriket ni. Boleh cikgu akan terangkan berkaitan dengan pengenalan dia dulu. Macam mana kriket Adiwira ni, sebab apa dia ditubuhkan, apa semua. Okey, kita tengok sini. Okey, tengok sama-sama. Okey, ada 3. Okey, kriket Adiwira sesi yang pertama pengenalan. Okey, yang pertama kena kenal dululah. Ini Yayasan Saim Dhabi. Ini logo kriket Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia tu kena ingat, pasal kita belajar sekolah Kementerian Pendidikan. Yayasan Saim Dhabi ni dia sebagai penaja, dia gabung pula dengan kriket Malaysia, minta bantuan dengan pihak sekolah untuk melahirkan pemain-pemain supaya boleh melahirkan pemain-pemain yang berkualiti yang nanti akan mewakili Malaysia dan seterusnya, mungkin negeri ke Malaysia ke. Terpulang lah sampai mana awak boleh buat permainan kriket, nak tanamkan minat awak dengan kriket. Okey, ada sini. Ni Facebook Malaysian Cricket Association. Okey, kena ingat lagi sekali, Saim Dhabi, Kriket Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Saim Dhabi ni akan taja dan juga akan hantar peralatan ke sekolah. Dalam proses menghantar lah ni, dia akan hantar barang-barang keperluan sekolah, keperluan kriket lah. Yang mana yang bisa main, okey lah. Keperluan kriket tu dia tak ada masalah. Okey, boleh okey, cikgu teruskan pengenalan yang pertama. Yang ni kena ingat ni, tiga agensi ni, tiga yang terlibat ni, Saim Dhabi, Yayasan Saim Dhabi, Kriket Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Lain bukan Kementerian Pertahanan ke, itu tentera punya, bukan. Kita Kementerian Pendidikan. Okey, kita tengok next. Okey, objektif dia apa dia? Untuk menaikkan kepada peserta dengan kaedah yang positif dan menyeronokkan. Seronok main dia ni. Kriteria pencapaian dia, saya boleh memahami secara amnya mengenai apa itu kriket Adiwira. Okey, pengenalan ni kita nak tahu. Bagi kita, senang je. Macam ni main dia. Boleh Saya boleh mengenal peralatan kriket Adiwira. Saya boleh memahami peraturan kriket Adiwira. Kita kenal peralatan dia. Peralatan dia mudah je. Okey, contoh ni cikgu contoh satu, nampak ni. Ini kita panggil bag dia lah. Kayu pemukul dia daripada plastik. Nampak tak ni? Yang ni yang cikgu belilah. Plastik dia juga ni. Dia tulis castle lah. Ni kedai tu. Kalau yang ni Adiwira, dia akan ada cok Adiwira. Yang ni bola dia, bola getah dia. Okey, ni bola plastik dia lah. Bola plastik ke bola getah. Satu set. Yang ni akan kita guna bola tenis. Ni cikgu beli bola tenis ni. Bola tenis kita balut dengan tape. Ni tape yang ni cikgu dah balut dah. Dengan warna kuning. Lepas tu cikgu buat sikit warna merah ni, nak bagi nampak. Okey, yang mana kita buat latihan sebelum ni cuma guna bola macam ni lah. Bola ni lembut, tak sakit sangat kena. Okey, ni daripada bola tenis kita balutkan dia. Faham? Ni peralatan dia lah. Dia ada stam apa semua tu, biar tu. Kita tengok yang ni dulu. Okey. Okey, apa lagi seterusnya? Semangat kesukanan kriket, ini semangat kita. Bila kita masuk dalam pasukan kriket, semangat ni kena ada. Tanggungjawab dipikul bersama, hormat menghormati, bermain bersungguh-sungguh dan adil. Kita tak ada main tipu ke apa ke. Tu kita kadang-kadang kita main bola kena pemukul kita ke apa, orang tangkap, kita out ke.
Okey, terima keputusan pengadil, suasana positif, ucap terima kasih dan tahniah. Itu semangat dia. Kita tak ada musuh-musuh bergaduh bertumbuk apa, tak ada. Okey, kita main seronok-seronok, hormat orang apa semua tu. Kita main dengan suasana positif. Okey. Ini pasukan kriket Malaysia. Ini contoh dia lah. Dekat ni kita punya ranking 31. Okey, ini pemain 50 over. Ini semua pemain kriket Malaysia lah. Okey, ini kriket lelaki. Yang ni pasukan kriket perempuan. Kita akan buat juga untuk perempuan. Mungkin untuk batch kedua, ketiga dan seterusnya. Kita akan pilih perempuan gabung dengan lelaki. Pasal dia main dia tak ada dekat-dekat, kita duduk jauh-jauh. Boleh gabung sekali lelaki perempuan. Pasal Adiwira dulu pun dia permainan dia 8 orang, 6 lelaki 2 perempuan. Itu kita kena buat juga macam itulah. Okey, ni contoh ni. Kalau ada perempuan nanti yang betul-betul bersemangat, okey, boleh main macam ni. Okey, ni kriket Adiwira. Okey, ni YouTube ni. Okey, YouTube dia nak cerita. Okey, nanti kalau senang cikgu bubuh lah nanti bila-bila ke. Okey, ni untuk pengenalan kriket Adiwira. Ni padang besar kalau kriket betul. Jadi untuk kriket Adiwira kecil saja. Okey. Okey, kriket Adiwira, matlamat dan objektif dia. Matlamat utama kriket Adiwira adalah untuk memperkenalkan permainan kriket dalam bentuk yang paling mudah kepada kanak-kanak dalam persekitaran yang menyeronokkan dan selamat. Kita permainan yang kata paling mudah. Maksudnya dia tahu. Awak faham macam mana nak main. Okey, kita kata format dia mudah aja main dia. Ataupun slogan kita tagline lah, senang, seronok, selamat. Okey, slogan tagline kriket Adiwira adalah senang, seronok dan selamat. Ini berdasarkan pengembangan kemahiran asas dalam memukul, membaling, menjaga wiket dan memadang serta pengembangan atletik kanak-kanak dalam bentuk yang sederhana. Okey, kita belajar main, kita belajar pukul, kita baling, jaga wiket, memadang. Ini permainan dia seronok. Pasal tu kita guna bola yang lembut dulu. Untuk kriket Adiwira, bola yang lembut. Maksudnya selamat. Seronok pun seronok. Lepas tu kita tahu pula macam mana cara nak kira dia. Senang je main dia. Okey. Okey. Senang sebab macam mana senangnya? Adalah senang dimainkan, boleh tidak memerlukan padang kriket yang besar, boleh dimainkan di mana-mana permukaan rata dan selamat untuk dimainkan. Kita tak perlulah untuk Adiwira ni tak perlu padang besar. Macam dekat sekolah kita ke Perpuh, padang tu pun dah cukup. Sesuai dah tu. Okey. Contoh ni padang, kawasan letak kereta, dewan terbuka atau tertutup. Di kawasan letak kereta tu pun mungkin kalau tar dia cantik-cantik lah. Macam tar sekolah kita tu dah tanggai habis dah penuh dengan batu dah. Jadi kita boleh main kat dewan terbuka. Dalam surau tak boleh lah. Main curi-curi main sama-sama kawan tu ada lah tu. Dalam kelas pun ada kan. Tapi untuk permainan ini kita main di luar lah, di padang, kawasan letak kereta ataupun dewan terbuka atau tertutup, dewan yang besar lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kriket Adiwira menghilangkan kebosanan yang sering dihadapi ketika latihan di dalam jaring di kalangan kanak-kanak. Okey, yang ni kita main bebas lah di luar kawasan. Dulu duk main pukul dalam jaring ya. Penggunaan bola tenis yang telah dibalut dengan pita pelekat dan bola lembut plastik atau getah akan menghilangkan rasa takut ketika menghadapi bola keras. Macam yang tunjuk ni bola tenis kan. Bola tenis ni cikgu balut lah dengan selotip. Ni selotip ni. Nampak selotip kan. Jadilah dia jadi bola tu. Kita tengok pada gambar ni, dia punya bag dia kuning apa semua ni. Macam ni lah cara main dah. Ni. Okey. Macam tu. Okey, lagi. Pemain tidak memerlukan peralatan perlindungan lengkap kriket seperti penghadang kaki dan sarung tangan. Kita tak perlu dah pakai apa. Kalau pemukul tu nak kena pakai topi, pakai sarung tangan, okey. Pakai penutup keting ni kata-kata kan untuk kaki kita ni. Okey, peraturan kriket Adiwira akan memastikan setiap pemain yang mengambil bahagian akan berpeluang untuk memukul, batting, membaling, bowling, menjaga wiket keeping dan memadang fielding sewaktu permainan berlangsung. Kalau tengok gambar ni, ni pukul, ini gambar memadang, orang baling. Maksudnya semua budak dalam ni nanti akan merasa semua benda ni. Dia pukul pun dia kena buat, baling pun dia kena buat, menjaga wiket pun dia kena buat, memadang pun dia kena buat. Jadi 4 benda ni dia akan buat. Maksudnya dia merasa semua. Dia tak boleh tolak. Dia pandai ke dia tak pandai kan, dia akan belajar supaya dia jadi pandai.
pukul, baling, jaga wiket dan memadang dia mesti buat, supaya dia ada kemahiran part ni. Okey, ini akan menghilangkan kebosanan dan menghalang penguasaan permainan oleh pemain yang lebih baik dan memberikan peluang yang sama rata kepada semua pemain. Maksud bila kita semua main, kita tahu kedudukan kita, kita boleh main dan kita pandai kira nanti. Ini peluang kepada kita lah untuk berlatih benda-benda ni. Okey, faham kan? Empat benda ni mesti kena buat. Nanti kita ada yang pernah main pakar, Zuhaimi, Ali Haikal, dan juga ada beberapa lagi, Fauzan Mustafa, Adam ada, ramai lagi. Boleh tolong ajar. Okey, kriket di setiap kanak-kanak boleh bermain. Okey, ini tujuan dia lah. Untuk menerakkan minat seumur hidup terhadap sukan kriket, untuk mengembangkan kemahiran bola, kemahiran dengan bola, yang juga akan menggunakan kepada sukan lain, untuk memberikan peluang yang sama rata kepada kanak-kanak untuk bermain kriket tanpa mengira kemampuan. Memberi latihan fizikal dalam bentuk yang menyeronokkan untuk mengembangkan keyakinan ini, kemampuan untuk menikmati persaingan sehat, mewujudkan generasi kanak-kanak yang mempercayai dan menegakkan perpaduan dalam kepelbagaian, dan menanamkan perasaan bangga sebagai ahli sukan Malaysia. Okey, maksudnya awak nanti semua ni akan ada. Minat, best main kriket ni. Walaupun panas tapi dia seronok. Bila ramai-ramai tu kita semangat pasukan tu ada. Sorakkanlah. Semangat nak kejar mata tu ada. Okey. Latihan tu ada. Jadi kita kena belajar yang tu. Awak akan dapat semua tu walaupun pergi ke peringkat lebih tinggi, masuk menengah, kita dah ada pengalaman dan kita boleh bermain. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni apa? Okey. Ini YouTube video dia lah. Tak apa, video nanti cikgu tengok, cikgu cerita mana-mana. Takut line internet tak apa kuat. Okey, ni kriket Adiwira, dua pasukan. Maksudnya dua, macam main bola juga ada dua pasukan. Satu pasukan ada 8 pemain. Satu pasukan ada 8 pemain. Mesti ada 8 pemain. Kalau campur dengan perempuan, 6 lelaki, 2 perempuan. Kalau semua lelaki, 8 tu lelaki. Okey. Ini dia pemain dah. 8. Okey. Ini gambar-gambar ni untuk pemadang. Okey, orang yang memadang ni maksud dia jaga padang lah. Okey, menjaga wiket. Ini wiket ni. Yang ada macam 3 tiang ni, ada 2 benda atas ni. Okey. Ini kita jaga wiket ni. Orang yang belakang nak jaga benda ni lah. Kalau jatuh, orang tu kita kata mati. Cara mudah dia matilah ataupun out. Yang ni pembaling. Cara balingan dia macam mana, tangan kena lurus. Ini nanti kita akan belajar satu-satu. Sekarang ni kita kenal dulu. Lepas tu yang ni pemukul. Dia pakai pemukul kayu. Sebab dia orang besar dah. Dia pakai pemukul kayu. Untuk Adiwira kita pakai pemukul plastik sebagai permulaan dan pengenalan. Okey, seterusnya ini pengadil dan pencatat, umpire dan scorer. Ini bentuk pengadil lah. Umpire, kita panggil umpire lah. Pengadil, dia buat apa tanda tangan dia ni. Nanti kita kena tahu ni apa masuk tangan dia, depa tangan tu, bola white ke apakah. Ini pencatat. Pencatat ni duduk tepi selalunya. Dia akan kira mata pencatat ini. Okey. Berapa umpire ada 2. Biasanya ada 2 lah. Pencatat seorang. Okey, peraturan kriket Adiwira. Ni peraturan kita kena tahu. Sekejap lagi mungkin dalam soalan dia akan tanya. Dia akan tanya soalan. Soalan Google Form nanti, kalau ada soalan tu kena ingat. Berapa pemain? 8 pemain setiap pasukan. Tiada pemain simpanan. 8 orang juga. 8 over. Apa maksud over ni? Satu over ni 6 balingan setiap over. Maksud dia, kalau kita main Adiwira, kita Syahmi tu tahulah main pusing. Satu over tu seorang, dia akan baling. Maksud dia buat balingan sebanyak 6 kali. Habis balingan 6 kali tu, tukar posisi. Yang ni pergi duduk sini, yang ni pergi duduk sini. Maksud tu kita setiap orang akan benda yang sama dia akan buat. Over yang kedua, orang lain pula. Dia akan baling pula 6 kali. Okey. Seorang pemukul hanya menghadapi 6 balingan saja. Seorang pemukul maksud dia, ialah pemukul kita hadap bola 6 kali ya. Tak boleh lebih. Ini permainan bagi mudah, biar semua rasa. Dia tak boleh lah, dia seorang duduk lama tu lah. Kita untuk 6 je. Pemukul keluar out, ditolak 3 larian, tetapi tidak perlu digantikan sehingga dia selesai menghadapi 6 balingan. Dalam Adiwira ni, macam Syahmi lagi siapa?
Ali Haikal, Adam, cikgu tak apa ingat tu, Amir, lepas tahulah. Dia kata pemukul keluar masuk dia mati. Dia tak keluar lagi, tapi dalam Adiwira dia mati tapi dia ada di dalam lagi. Dia cuma tolak mata je, tolak larian 3. Tapi dia kena habiskan 6 balingan tu. Dia mengadap. Maksud cikgu pegang beg ni, cikgu pegang beg ni, cikgu nak pukul, cikgu kena mengadap bola 6 kali. 6 kali balingan dia tu. Tiba-tiba ada balik kena wiket belakang tu, mati. Dia tak keluar tukar orang. Kita hanya tolak mata dia. Tolak markah dia lah. 3 larian. Okey. Balingan lebar atau white ball atau tidak sah, no ball, akan diberikan 2 larian mata percuma kepada pasukan pemukul. Cikgu, pasukan pemukul, cikgu tengah pukul, yang baling tu dia baling bola tak cantik lah. Balingan lebar maksud dia keluar pada landasan dia, keluar pada kawasan dia, bola tu wide. Cikgu akan dapat 2 mata larian. 2 mata lah. Tak, kalau mati tolak 3 kan. Sama juga, bola tu tak sah, bola tu tak melantun elok, dia melerek je, tolak 2 mata. Cikgu akan dapat 2 mata lah. Tu pembaling kena baling elok-elok. Okey, tiada balingan tambahan untuk balingan lebar atau tidak sah. Maksudnya main kriket Adiwira, dia baling 6 kali. Kalau semua 6 kali tu bola tak cantik, bola keluar daripada landasan dia, untunglah kawan tu, sekali baling dapat 2. Pasukan pemukul dapat. Baling lagi 2. 2. 6 kali dia baling dapat 12. Untunglah dia. Semua pemain pasukan yang memandang wajib menukar posisi memandang pada setiap over, termasuk membaling dan menjaga wiket. Macam tu kata tadi, dia ada peraturan dia. Kalau cikgu mula baling, lepas tu cikgu akan pergi dekat kawan sini punya tempat, kawan sini pergi sana jadi jaga wiket, pusing, yang ni pula baling. Macam itulah, semua akan merasa. Okey. Semua pemain wajib memandang, membaling dan memukul. Tiada sempadan padang, boundary line. Dia tak ada macam kriket yang betul. Kriket yang betul, dia ada kawasan, dia luas kawasan, lepas tu dia ada kawasan dia, boundary kita kata, sempadan tu. Yang ni tak ada pukul lah jauh mana pun, dia hanya buat larian je. Okey, setiap pemukul hanya boleh melakukan maksimal 6 larian bagi setiap balingan. Dia pukul jauh, dia hanya boleh lari sekuat mana yang boleh, 6 je, takat 6 je. Dia tak boleh lari sampai 7 larian, 6 berhenti je. Okey, itu untuk kriket Adiwira. Kita main dia mudah. Bila kita main di padang, kita nampak baru kita tahu. Kalau cikgu cerita macam ni, ada yang dapat faham, dia faham lah. Okey, seterusnya, undian lemparan kayu. Tos ni panggil, kita undi. Undian bagi menentukan pasukan mana yang memukul atau memandang terlebih dahulu. Memukul atau memandang, kita guna kaedah balingan beg. Ambil beg, pengadil tu panggil ketua mari sini, kita baling. Tengoklah, dia pusing ke, dia menyerap, dia pegang nak atas ke bawah ke, macam mana, dia buat balingan. Dia lambung macam mana. Okey, ini untuk undian. Ni kalau ada soalan nanti keluar macam ni, boleh jawab lah. Lemparan kayu ataupun ni lah pemukul lah, dia kata. Okey, seterusnya, ini contoh dia buat baling lah. Ini video YouTube lah, melakukan lemparan kayu. Okey, yang ni untuk undian. Jadi awak kena tahu lah pengenalan macam mana. Kalau kita panggil ketua, kapten datang buat undian, tengoklah. Okey, ini pengenalan, jadi kena tahu. Sebab habis ni awak dah faham, cikgu akan bagi soalan pautan ataupun link lah. Link pautan soalan untuk jawab bahagian pertama dulu, sesi pengenalan. Ini penting lah. Bukan cikgu tengok markah awak, yang tengok markah awak tu pihak MCA tu lah, bahagian Malaysia Kriket tu. Pasukan Kriket Malaysia punya, mereka yang buat soalan, mereka yang akan tengok penyertaan berapa orang. Kalau kita sekarang ni, grup kita ada 32, kena ada 32 orang yang jawab. Isi nama penuh, huruf besar semua. Okey. Tengok balingan boleh tak? Dia pergi kepada YouTube ni. Dapat tak? Pasal line kat rumah cikgu pun tak rupa nak okey sangat ni. Okey, ada pergi kepada YouTube ni. Lepas cikgu tutup dulu lah. Okey. Nanti cikgu masukkan dalam. Kita tengok next. Okey, apa pula cara dia? Okey, lapangan tengah atau pitch. Kriket yang kecil ni, kriket Adiwira dia macam ni. Lapangan dia yang bahagian tengah ni, panjang dia macam ni je, 16 ela ataupun 48 kaki. Ingat ni, panjang dia ni, daripada sini, daripada wiket ni, stump ni,
Sampailah ke sini hanya 16 ela ataupun 48 kaki. Dia punya kawasan lapangan tengah ni. Ni nampak ni. Ni gambar bawah ni. Ni stump dia diri ni 3 sini 3 sini. Okey, nampak. Jadi panjang ni, kalau ada soalan ni kena ingat ni, 16 ela atau 48 kaki. Nak jawab soalan tu, tengok balik video cikgu bagi ni. Okey. Kita tengok seterusnya apa dia. Peralatan kriket ni cikgu tunjuk tadi, bola. Lepas tu kayu pemukul, wiket. Ni ada 3 stump ni. Bel atas ni lah, yang kecil atas ni. Lindung muka cikgu sikit, tak apalah. Dia ada kecil atas ni. Cikgu tak bawa tu. Okey, tak apa. Okey, cikgu tak bawa. Kat sini ada yang je. Okey, tak apa. Kita tengoklah. Kena ingat ni, bola, kayu pemukul ni plastik semua ni. Ni bola getah, bola plastik pun boleh, ataupun macam cikgu tadi, bola tenis kita balut dengan selotip. Okey, seterusnya. Ini buat peralatan alternatif. Yang ni ada kayu. Yang ni ada kayu, buat pacak kayu, tak apa, ambil kayu bulat kat rumah. Kalau nak main saja-saja, main 7 pun boleh. Buat 1 tiang pun boleh, buat 3 tiang pun boleh. Ambil papan dia, paku apa, pacak ada 3 macam ni. Katalah tak ada kayu, nak pakai apa, boleh ambil kita ubah suai sikit lah. Kita kena pandai. Ambil pelepah pisang boleh lah, tak boleh lembut. Upih pinang tak boleh. Kita guna pelepah nyo, kelapa punya kan, asah sikit, raut elak-elak, bagi lawang. Kita boleh guna bagi pemukul. Bentuk pun lebih kurang je. Okey, kita nak buat bat macam mana pun tak kisah. Jadi kita belajar memukul. Okey, alternatif ni. Ni adik kecil ni pun ada kayu. Okey, untuk buat stump ni, tak perlu atas dia, tak apa, tak perlu bin apa, buat je untuk pacak. Ada kayu apa, kayu pacak 3 dalam tanah pun boleh. Buluh yang saiz lebih kurang macam kayu penyapu pun boleh, tak ada masalah. Itu kita kata alternatif, DIY, main seronok-seronok. Okey. Okey, yang ni apa lagi? Ini main dalam dewan. Ini YouTube lah. Okey, ni perempuan ni. Main dalam dewan terbuka ni. Luas. Jadi senang, bola akan melantun elok. Tak ada ni, dia letakkan kerusi pun boleh juga. Sebagai yang kata apa, latihan. Target kita tu, kita nak baling ke arah mana, kena ada. Okey. Kita tengok seterusnya. Video apa lagi? Tak ada video. Okey, tengok. Ini simulasi pertukaran posisi. Tengok sini. Okey, sini ada umpire sini. Sini ada satu lagi umpire, 2 umpire. Okey, ni over 1. Contoh over 1, wicket keeper di sini, belakang pemukul. Ni pemukul. Okey, ini pemukul, ini wicket keeper. Okey, pen. Kita ambil pen sikit lah. Bawa pen. Ini pemukul lah. Ini pemukul. Ini pemukul pertama ni. Okey, ini pemukul. Apa jadi dah tu? Tak apalah. Ini pemukul. Ini yang seorang lagi. Sini pembaling. Dia baling dekat pemukul. Ni wicket keeper jaga. Habis dia baling, dia pergi dekat orang sini pula. Middle off ni, duduk sini. Yang middle on ni duduk kat sini. Tukar tempat je. Akan pusing macam ni, macam pusingan. Kita buat pusingan. Offside, leg side. Okey, ni cover wicket apa semua ni ada di sini nama-nama ni. Jadi tukar posisi ikut arah ni. Ikut arah ni. Dia sebelah kanan. Kalau kita duduk sini, sebelah kanan kita gerak sana, yang ni mai sini. Yang ni pusing, yang ni lah semua ambil tempat orang. Bola pergi mid off ni, mid on ni pergi tempat bola. Seterusnya macam itulah. Bergerak. Yang mid on ni pergi dekat cover pergi dekat point. Dia akan jadi wicket keeper pula. Semua orang akan merasa tempat yang berlainan. Nampak? Faham? Okay. Nampak? Tempat yang berlainan. Okey. Ni tengok lagi ada apa. Okey, offside. Ni tak ada apa. Ni kedudukan tadilah. Kita macam mana kita nak jaga. Bahagian sini nak kena berapa orang. Ini 3, sini 3. Wicket dengan bola. Okey.
YouTube. Next, kita tengok apa lagi. Okey. Ini dia pegang pemukul macam ni. Perempuan pun boleh main. Jangan susah hati. Okey. Lagi. Ikrar kehidupan yang sihat. Saya berjanji untuk kekal sihat melalui senaman kebersihan yang baik. Saya akan makan makanan seimbang setiap hari untuk mempunyai lebih banyak tenaga untuk belajar dan main. Setiap malam saya akan mendapat rehat yang cukup untuk lebih bersedia melakukan yang terbaik. Sekiranya saya bekerja keras untuk sihat dan kuat, saya akan lebih bahagia sepanjang hayat saya. Ikrar kehidupan. Ini kita kena biasa orang apa? Sihatlah. Kalau rajin jogging tu jogging lah. Kekalkan stamina kita supaya kita dapat bermain dengan baik. Badan lembut, letih, lesu tu tak agak main. Okay. Link Google Form untuk kerja rumah atau kuis. Dah lepas ni akan ada link ni. Nanti cikgu bagi link lah. Link ni dia akan kemungkinan dia perlukan email lah. Maksudnya kita dah sign in dah dalam Google. Klik link tu terus kita boleh jawab. Lepas tu kita kena isi nama kita. Lepas tu nama sekolah, sekolah kebangsaan Kampung. Nama isilah dengan huruf besar, cantik sikit. Okey. Lepas tu batch yang pertama. Dia tanya batch, klik batch yang pertama. Kalau tanya negeri, negeri Perak lah. Okey, lepas tu jawab soalannya. Ingat soalannya tu apa. Soalan dia macam dalam ni. Kalau rasa tak ni, tengok dulu video cikgu buat ni. Okey. Ada berapa bahagian atau agensi yang terlibat, ya apa ni, Saindabi, lepas tu MCA Persatuan Kriket Malaysia, lepas tu Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau soalan tu dia perlukan 3 jawapan. Kalau dia perlukan 1 jawapan ke, mungkin ada soalan yang lebih daripada 1 jawapan. Contoh kalau dia tanya apa, kita panggil tagline, slogan. Slogan dia tadi apa? Seronok, senang, seronok, selamat, kan? Tagline tu. Jadi mudah. Okay, dapat Cikgu harap lepas tengok video ni awak dapat menjawab soalan tu, supaya orang kata apa, penglibatan murid sekolah Kampung Repuh ni di peringkat sekarang negeri Perak pun akan tahu. Kawan-kawan cikgu yang bahagian Perak tu, mereka pun uruskan juga. Mereka akan tahu sekolah mana yang ambil bahagian, berapa orang budak yang ambil bahagian, dan juga peringkat yang paling tinggi MCA lah, Malaysian Cricket Association tu, mereka akan tahu. Oh, bagus sekolah ni aktif. Bila aktif, kalau kita nak minta kalau dia hantar barang pun kita seronok lah. Okey okey. Jadi dah habis dah. Ni lah. Ini tak apa. Okey ni Persatuan Kriket Malaysia ni kena ingat. Okey. Okey, cikgu harap semua seronok dengan kriket supaya kita bermain dengan ceria. Cikgu seronok tu kan, main kriket ni kan nak marah-marah sangat. Jadi faham peraturan dia, macam mana cara bermain dia. Kalau kita di padang, kita dah ada kawan yang boleh melatih kita. Ada yang dah main, daripada tahu macam mana nak bermain. Okey, cikgu harap semua happy. Okey, jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.